Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Paduka Wali, channel yang macam-macam ada dalam tu. Dan kepada yang belum subscribe channel ni, boleh subscribe selepas tamat video ni. Kali ni saya nak sambung penceritaan saya mengenai siri bercakap dengan jin, iaitu satu konten yang saya buat lebih kurang dah nak masuk 2 tahun dan baru selesai 28 episod. Dan episod 29 akan di-upload dalam masa yang terdekat ni. Tapi kita kena tahu bahawa siri bercakap dengan jin untuk season 1 ataupun buku pertama adalah daripada episod yang pertama sehingga episod ke-24. Iaitu daripada bercakap dengan jin sehingga puaka yang seri. Seterusnya, buku kedua ataupun season kedua bermula dengan episod yang ke-25 iaitu Sumpah Nasi Tangas. Tapi dalam video yang saya buat, saya ada membuat sedikit pengubahsuaian untuk transisi season 1 ke season 2 ataupun transisi daripada episod ke-24 ke episod ke-25. Kerana di dalam buku, dalam episod ke-24, dia habis selepas Datuk jumpa kawan dia di air tawar. Datuk balik ke rumah, balik ke kampung Mandi Upih. Cuma dalam video saya tamatkan dalam episod ke-24 tu, puaka Tiang Seri tu, saya habiskan sebelum Datuk dan Tamar naik bas ke Pekan Air Tawar. Saya pun bertukar pakaian. Tidak sampai 10 minit saya pun sudah berada di kaki tangga. Kemudian saya dan Datuk jalan beriringan menuju ke gigi jalan raya. Datuk menahan bas. Kemana kak? Aku nak bagi ke air tawar. Nak balik. Dah motorku rosak. Aku nak memotong. Sampai aku separuh jalan. Dah mati pula enjinnya. Ini aku balik ke air tawar balik ni. Kira-kira 40 minit berada di dalam perut bas, kami pun sampai ke tempat yang dituju, Pekan Air Tawar. Dalam episod yang ke-25 tu, saya mulakan dengan selepas Datuk dan Tamar bersiap, dia orang berjalan kan, mereka berjalan ke gigi jalan tunggu bas, dan terus ada scene bas. Scene tu saya ambil daripada filem Melayu lama lah, saya tak ingat, Tunang Pak Dukun kot cerita tu. Bas tu sebenarnya dia lalu Bukit Putui. Saya letakkan satu adegan tambahan, iaitu perbualan seorang perempuan yang mengomel kerana motor dia rosak. Tetapi di dalam bahasa Melayu lenggok orang Mendeling. Sebab kita nak ke Air Tawar kan, Air Tawar semua tahu bahawa itu adalah kawasan penempatan suku Mendeling daripada Sumatera di negeri Perak. Ada lagi tempat lain, tapi saya tak nak cerita lah. Di Air Tawar tu daripada batu 14, 15, 16, 17, 18 kalau tak salah, itu adalah kawasan penempatan orang Mendeling di situ. Di kawasan jalan besar. Di belakang tu campur. Kalau kawasan dia ke dalam sikit, dia campur. Ada orang Banjar, Jawa, ada orang Mendeling. Jadi bila dah selesai kan, kalau kita tengok. Yang belum tengok nanti tengok episod ke-25 tu. Ini marketing lah kan. Nak suruh tengok. Saya kena yang belum tengok lagi episod yang ke-25. Belum tengok daripada episod yang pertama. Video-video yang saya buat mengenai siri bercakap dengan jin. Boleh tengok. Tapi ni tumpuan pada episod ke-25. Iaitu Sumpah Nasi Tangas tadi. Bila dah sampai ataupun tiba di Pekan Air Tawar, Datuk dan Tamar pun mundar mandir lah. Tengok-tengok suasana Kampung Air Tawar yang pada hemat Tamar Jalis pada masa tu penceritaannya adalah satu pekan yang biasa je. Tak ada apa yang menarik. Dia tak macam Pekan Setiawan, Pekan Beruas kot bagi pandangan dia pada masa itu. Tahun tu pun tahun 50-an, 60-an lah lebih kurang. So bila dah selesai tu, kawasan Kampung Air Tawar tu, Pekan Air Tawar, jadi adalah saya letakkan satu gambaran ilusi Pekan Air Tawar yang kita tengok sebentar lagi. Itu adalah gambaran Pekan Air Tawar daripada point of view saya yang saya menggunakan Pekan Berang. Dan di Air Tawar tu Datuk sebenarnya dia berjumpa kawan dia yang ada unsur tawar menawar, kerana kawan dia mengajak
Datuk ke Kuala Terong. Kononnya untuk membeli kayu bakau kerana rumah kawan itu yang dicangkap keruing tu, tebing tu asyik selalu roboh kerana hakisan air sungai. Tapi Datuk dapat mengenal pasti bahawa kawan itu sebenarnya cong je lebih. Dia ada tujuan yang lain. Jadi daripada situ, untuk melanjutkan perbincangan tu, mereka bertiga, Tamar kawan itu dah masuk ke satu kedai untuk bincang panjang. So kedai itu adalah digambarkan dalam tu adalah kedai seorang orang Melayu berketurunan Mandailing. Jadi saya selitkan juga perbualan orang Mandailing. Audio tu saya ambil daripada audio lain lah, suasana kedai makan orang Mandailing yang sebenar. Untuk nampakkan keadaan ataupun vibe tu, inilah orang Mandailing. Kalau orang Mandailing dengar perbualan dalam scene tu, memang boleh faham lah. Kawan Datuk itu mengajak saya dan Datuk masuk ke sebuah warung kepunyaan orang Melayu berketurunan Mandailing yang terletak di sudut kanan jalan raya menuju ke Lumut. Dah basuh jadi kan kamu laki. Baru dah pekak. Oh, ada minum nak inin. Kopi mazau. Bila dah selesai semua tu, dah selesai semua, jadi Datuk tahulah bahawa sebenarnya di Kuala Terong tu bukanlah alasan nak ke Kuala Terong tu bukanlah semata-mata kayu bakau, kerana kawan dia berusaha untuk menyelesaikan satu masalah gangguan syaitan di kawasan kampung Kuala Terong tu hingga tempias kena kepada dia. Jadi seperti biasa, Datuk tak akan mengecewakan siapa-siapa, tapi sebagai adab berbahasa, berkomunikasi, berbicara, bertutur, Datuk tetap akan mengatakan bahawa dia akan memikirkan dulu. Tapi sebenarnya Datuk pergilah ke situ, ke Kuala Terong tu, dengan naik bas daripada Beruas sampai ke Pekan Terong. Jadi titik pertemuan mereka tu ialah di Pekan Terong. Dia jumpa kawan dia balik, cuma mereka sampai tu dalam tengah hari kot. Bas ataupun kenderaan nak ke Kuala Terong tu ada dalam petang. So Datuk mengubah sedikit plan dia tu untuk pergi ke jumpa kawan-kawan dia di kawasan sekitar. Dekat situlah yang Datuk berjumpa dengan kawan dia, sahabat dia, Tandang Samsudin. Yang Tamar Jablis ada menceritakan, memberikan bahawa Tandang Samsudin tu adalah ayah kepada pelakon yang terkenal. Jadi berdasarkan carian ataupun bacaan kita boleh agaklah bahawa Tandang Samsudin tu adalah ayah kepada Tan Sri Jin Samsudin. Ni saya dah trigger semasa saya baca 30 ke 40 tahun dululah saya baca dah. Ini macam siapa pelakon terkenal kan? Waktu tu saya baca tahun hujung 80-an kan, nak masuk 90-an. Siapa lagi? Takkan Samsudin kan? Samsudin bukan orang Malaysia kan? Selesai pada tu dia jumpa 1-2 tempat. Dia balik ke Pekan Terong. Bila dah balik ke Pekan Terong, dia teruslah ke Kuala Terong untuk melihat dan cuba menyelesaikan masalah yang berlaku di Pekan Kuala Terong. Kita tahu daripada dalam episod ke-25, iaitu Sumpah Nasi Tangas, yang ke-26, isterinya jadi klip-klip. Lokasi penceritaan ialah di situ saja, di rumah Latif tu. Yang ada masalah sebab bini dia duduk balik. Bini dia dah mati. Duduk balik. So bini dia ada menuntut ilmu salah, itu menuntut ilmu nasi tangas. So selesai pada situ, dah habis selesai buat doa selamat apa. So masuk episod ke-27, Datuk pi ke Cangkak Jering. Pasar Cangkak Jering. Di situ dia jumpa seorang macam anak angkat dia kot, polis. Orang Johor tapi dah duduk di situ lama lah, bertugas di situ. So ada masalah di kampung dia di Batu Pahat tu, di kampung Jorak Ilahi. Itu 27, episod ke-27, Kubur Berasap. Saya tak silap saya lupa, tunggu sekejap. Bukan. Dia Kubur Berasap tu episod yang ke-28. Episod yang ke-27 tu ialah manusia tanpa kepala. Manusia tanpa kepala ni ialah kejadian Datuk diganggu dan tim dengan Tamal lah, diganggu dengan anak-anak menakan tadi yang polis tu. Diganggu di kawasan Sempadan, Melaka, Johor. So episod 27 tu dia sebenarnya banyak berkisah mengenai kisah tu sahaja di satu kawasan di Sempadan,
Melaka Johor tu. Dan selepas tu dia sampai ke Kampung Jorok Ilahi tu dan selesaikan, cuba menyiasat dan duduk di satu masjid yang ada jin Islam lah yang sembahyang sekali dengan Datuk, dan berjumpa lah, berkomunikasi dengan Datuk mengenai apa yang sebenarnya berlaku daripada sudut pandangan jin-jin Islam tu. So Datuk dapat sedikit idea apa yang berlaku di kampung tu. So masuk ke episod 28, itu yang ada kubur berasak tu. Kubur berasak tu ialah kononnya anak yang derhaka lah, kerana berdahaka kepada ibu bapa. Itu cerita episod yang ke-28. Okay, selepas pada selesai Datuk dapat idea mengenai apa yang berlaku di Kampung Jorok Ilahi tu, dia akan jump ke episod yang ke-28, iaitu kubur berasak. Itulah kisah yang sebenar yang apa yang berlaku di Kampung Jorok Ilahi. Dan selepas dah selesai semua, Datuk pun ada bersambung mengubat juga orang lain di satu kawasan kampung di sekitar Batu Pahat juga. Ada seorang perempuan yang disangka syaitan atau dia kata hantu. Sebenarnya dia seorang yang disturbed mind lah, kerana ada masalah psikologi, dia nampak macam gila. Sebenarnya dia okey. So Datuk berubat lah. So Datuk selesai pada tu, Datuk pun pulang ke Beruas. Jangan lupa tengok, yang belum tengok lagi, episod ke-25 Sumpah Nasi Tangas, episod ke-26 Isterinya Menjadi Klip-Klip, episod ke-27 Manusia Tanpa Kepala, episod 28 Kubur Berasak. Dan seperti saya kata pada awal video tadi, episod ke-29 tu ialah Dikacau Penunggu Kolam. Kita nantikan episod ke-29. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan, para subscriber yang mengikuti siri Bercakap dengan Jin season yang pertama, dan seterusnya terus lagi kekal dalam channel Hey Paduka Wali ni. Hey Paduka Wali ni untuk episod ke-25, ke-26, ke-27 dan ke-28 dan seterusnya. InsyaAllah saya akan cuba. Tapi kurang-kurangnya saya selesaikan season 2 dulu. Season 2 dulu sampai ke episod ke berapa? Ke siri ke berapa dalam buku 2? 48. Saya baru upload 28. Ada lagi 20 episod yang saya akan selesaikan. Stay tune. Jumpa lagi dalam video-video Seri Bercakap dengan Jin dan video-video lain, konten lain daripada channel Hey Paduka Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.